Sekarang kita pindah kepada mengutip 5 faedah. Tanda pelajar 5 faedah. Faedah yang pertama, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Allah Taala yang menerima taubat daripada hamba dia. Ulama tadabbur kata apa? Manusia. Ayat ini bukan hanya cerita semata-mata. Cerita Tuhan tu penerima taubat lah. Dia lebih kepada al-hasu, menggalakkan kita bertaubat sebab Allah Taala terima taubat. Allah Taala suka hamba dia bertaubat. Dalam hadis tadi kan, hadis pengembara yang kehilangan kenderaan dengan makanan tadi, Allah Taala suka taubat. Jadi sentiasa kita bertaubat. Kata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sentiasa baca doa, taubat kita dosa-dosa kita yang lalu. Dalam ayat ini juga wa ya'lamu ma taf'alu, di akhir ayat Allah kata wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Taala tahu semua apa yang kamu buat. Ingat molek. Ayat ini mengisbatkan ilmu Allah meliputi segala perkara. Maka kalau kita tahu Tuhan tahu, tulis itu. Bila kita tahu Tuhan tahu, hendaklah kita sentiasa melakukan kebaikan dengan ikhlas, ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita nak ikut orang lain? Tuhan yang tak maha mengetahui. Kenapa kita nak riak? Kita buat ibadat nak riak, nak tunjuk orang. Buat apa? Tak ada faedah. Sebab apa tak ada faedah? Sebab kita, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Jadi baik kita ikhlas. Dengan manusia boleh kita bermuka-muka, tapi dengan Allah tak ada jalan nak muka-muka, dia tahu belaka. Faedah yang kedua, ayat wa yastajibul ladzina amanu. Allah Ta'ala perkenankan amalan, doa, permohonan orang-orang yang beriman. Maka kata di para ulama tadabbur, man istajaba li rabbih, siapa dia ikut arahan Allah, ikut arahan Allah, melakukan suruhan, meninggalkan larangan, maka ketika itulah dia akan diperkenankan doa dia. Siapa dia nak suruh perkenan doa, dia jadi orang beriman dan beramal soleh, beribadat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ana bimbang hari ni kita semua ni, semua kita lah, saya bimbang dalam bab ibadat doa-doa kita ni. Allah mentang-mentang dia pergi Mekah, tulis siap di Facebook, alhamdulillah follower, pengikut-pengikut Facebook saya ni, saya baru sudah berdoa dekat Kaabah tadi, mendoakan tuan-tuan semua boleh mari Mekah. Pakai like bawah tu amin, beratus amin, ribu amin di bawah. Betul ke cara itu? Yang buat pun orang yang hebat juga. Kita kata bukanlah. Nabi ajar kepada kita doa bi zahril ghaib, doa tanpa diketahui oleh orang itu yang mustajab. Kalau doa nak suruh orang lain, wallahu alam, surah ke Tuhan. Saya tak nak hukumkan, bukan kerja kita menghukum, kerja kita muhasabah diri kita. Kalau kita tak buat lagi, jangan buat. Kalau yang dah buat dah delete lah, tak payah simpan. Kata orang, berani kerana benar, delete kerana bersalah. Kita rasa bersalah benda tu, delete, tak usah tahu. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, kita hendaklah sentiasa nak mustajab doa, ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa yaziduhum min fadlihi. Allah Ta'ala tambahkan lagi limpah kurnia dia yang begitu banyak kepada kita. Jadi kita dalam doa kita, dalam ibadat kita ni, jangan sombong lah. Jangan sombong. Kita, semua yang kita dapat itu daripada mana? Daripada limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Orang yang beramal soleh, limpahan kurniaan pahala berganda. Sebagaimana Tuhan kata dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surah An'am 160. Siapa dia buat satu kebajikan, 10 kali ganda. Dalam surah Baqarah 261 lagi banyak. 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum itu. Allah Taala buat bandingan dengan sebiji, naik 700. Allahu akbar. Ada kalanya, ini yang sedap, tulis sikit. Ada kalanya tambahan bukan dengan hitungan, dengan bilangan. Dia tak tambah dengan bilangan. Kita nak kira bila, tambahan tak? 100, 1 boleh 10
10. 1 boleh 700. Itu bilangan. Ada kalanya biduni adat. Allah Ta'ala tambah apa? Menambahkan keimanan dan keyakinan dalam jiwa kita. Lagi mantap kita. Alhamdulillah. Dan apabila orang ni lagi kuat doa dia, lagi kuat dia punya mengaji pelajaran, mentadabur, keyakinan dia makin tinggi. Ini tinggi dia. Walaupun tak ada bilangan, tapi tinggi dia punya kedudukan. Kita kata alhamdulillah. Di akhir ayat Tuhan kata wal kafiruna lahum azabun syadid. Bagi puak kafir itu azab yang cukup dahsyat. Jadi jangan ikut dia main. Azab maknanya para ulama mengatakan minha anna idza zakarallahu taala iqaban fi amali minal amal, tulis satu kaedah. Kalau Allah Taala sebut mana-mana perbuatan itu ada azab, maka dalil bahawa perbuatan itu haram. Itu je. Tulis kaedah kata apabila Allah Taala sebut azab kepada mana-mana perbuatan, janji azab, dilaknat, maka menunjukkan benda itu haram. Benda itu haram. Kalau dia kata membuat benda dia boleh pahala, menunjukkan perbuatan itu dimasyru', disyariat untuk kita lakukannya. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Yang ketiga, walau basatallah, tengok ayat 27. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadi la baghaw. Kalau Allah Ta'ala buka pintu rezeki banyak pada orang ni, dia jadi sombong. Ulama tadabbur kata dalil bahawa banyak harta tu mungkin menjadi sebab rusaknya agama seorang itu, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ada orang kaya yang aman, tapi majoritinya bahaya, dalam keadaan bahaya. Sebab al-ghina mazinnatul batar wal ashar. Kaya itu menjadi tempat kesombongan dan kemegahan. Bila megah, sombong, dia jadi berat. Sebab itulah ayat ini dia kata ada orang kata, orang miskin pun sombong juga. Betul. Tapi dia kata asyaq, susunan ayat yang kita bincang, Allah nak sebut tentang kelebihan rezeki, kenapa dia sekat, hikmat kenapa Allah Ta'ala sekat rezeki daripada orang tu. Kalau tidak, banyak jugalah ada orang miskin pun sombong, ada juga. Maka walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah kata aku beri rezeki mengikut qadar. Maka di sini ulama tadabbur kata nak banyak rezeki kena usaha. Doa tu doa, kerja kena buat. Jangan duk lepas berdoa kat pakai duk tidur guling di masjid. Mana tak pergi jaga kedai tu, tak apa, rezeki tu hai bagi. Mana ada macam tu. Kena pergi berjual, kena pergi ke pasar, kena pergi ke kebun, kena pergi cari rezeki baru boleh. Allahu Akbar. Baik, ayat yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat Allah kata apa? Wa huwa allazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Allah Ta'ala turun hujan selepas mereka dah kecewa dah. Berasa nak mati dah, kering, kontang bumi ni. Tuhan kata apa? Ayat ini menunjukkan bahawa tabiat manusia itu tak sabar. Bila tak sabar, dia akan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mengikut arahan Allah, haram seorang Muslim berputus harap daripada rahmat Allah. Haram. Dia panggil al-amnu al-ya'su min rauhillah. Itu termasuk dalam dosa besar. Seorang itu kecewa, tak percaya dengan rahmat Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi setiap kita kena sabar, kena akur. Apa Allah Ta'ala bagi ujian, kita kata ini satu ujian. Jadi ayat ini mim ba'di ma qanatu, setelah mereka putus harap. Ayat ini bukan menunjukkan Tuhan terima putus harap dia tu, nak menyatakan situasi yang berlaku. Biasanya orang-orang yang kecewa ni, yang tak dapat rahmat, dia akan kecewa.
Baik, kita pergi kepada yang terakhir, ayat kita yang terakhir. Huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Allah Ta'ala sebutkan bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan rahmat, Rahmanir Rahim. Di antara kesan rahmat dia tu, dia turun hujan, bumi subur. Min asari rahmatihi. Asar. Sebab tu Tuhan kata yanshuru rahmatah. Dia tak kata yanshurul matar, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Hujan tu dinamakan rahmat. Sebab apa? Dengan hujan menjadi sebab banyaknya rahmat Allah Ta'ala dapat. Dengan pokok-pokoknya, dengan buah-buahnya, dengan sayur-nyayur. Kan? Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, wa huwal waliyul hamid. Allah Ta'ala lah wali, penguasa, penjaga yang terpuji dalam semua keadaan. Dalam ayat ni Tuhan kata dia wali. Dalam surah Luqman, tanda sikit, ini tadabbur. Dalam surah Luqman ayat 26 Allah kata huwal ghaniyul hamid. Apa beza? Ni kena belajar celak mata sikit. Dalam ayat ni al-waliyu. Dalam surah Luqman 26 wa huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala kaya. Tajidut tanasubut tam. Ulama tadabbur kata dia punya susunan cukup sempurna. Al-ghaniyul hamid, Allah Ta'ala kaya yang terpuji. Alladhi yuhmadu ala ghinahu tam. Semua kita kena puji Allah Ta'ala. Dengan sebab kaya itulah dia beri rezeki kepada kita. Kalau Tuhan miskin macam mana dia nak tanggung kita tak? Allah Ta'ala bersifat kaya yang menyebabkan semua makhluk dijami oleh Allah Ta'ala. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk atas bumi ini ada rezeki belaka. Luah ke sempit itu cerita lain. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata wa huwal ghaniyyu, wa al-waliyul hamid, dialah penguasa yang terpuji. Ai alladhi yuhmadu ala wilayati bihaitsu yakhtassul wilayah khassah man sya'. Maknanya Allah Ta'ala, aku berkuasa. Siapa dia aku nak beri kaya, aku buka pintu kekayaan. Siapa aku nak miskin, aku buka pintu miskin. Maka Allah Ta'ala tu dipuji dalam semua keadaan. Kata dia ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja dipuji dalam semua keadaan. Dia beri kita kaya, kita kena puji. Dia bagi kita senang, kita kena puji. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita susah, Allah Ta'ala bagi kepada kita musibah, kita kena puji juga. Sebab tu dia kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita manusia ni, dak, orang buat baik kita puji, orang buat tak baik kita keji. Dengan Allah la. Tuhan bagi kita rahmat, kita puji, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi musibah, kita kena puji, alhamdulillah ala kulli hal. Maka di sini al-waliyul hamid, Allah Ta'ala wali, penguasa khas, dia pilih orang ni, dia pilih orang ni. Tapi dalam suratul Luqman al-ghaniyul hamid, Allah Ta'ala kaya yang terpuji. Dengan sebab kekayaan itulah dia boleh turunkan segala rezeki, tanggung semua makhluk ini di bawah tanggungan Allah Azza wa Jalla. Jadi dua ayat itu boleh dipasang, boleh ditafsir satu sama lain. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-39 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.